Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mula membentangkan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Zainab binti Hisham, merupakan pelajar sarjana dari UiTM Kota Baharu Cawangan, Kelantan dari Fakulti Akademi Pengajian Islam Contemporary Aceh. Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan ahli kajian yang turut menyertai bersama saya yang mana terdiri di kalangan pensyarah dan juga penyelia saya, iaitu Puan Zanirah Mustafa, Dr. Nizam Niwan, Prof. Madya Dr. Nur Hidayah Muhammad Hashim, Dr. Nuraini Juno, Puan Nik Mulyati Nikdin, Prof. Madya Zulkarnain. Baik, tajuk kajian saya adalah mengenai tafsiran konsep Al-Nazafah dalam kalangan ulama Islam dan peranannya dalam membendung wabak berbahaya COVID-19. Baik, di sini saya ingin sebut secara ringkas mengenai pengenalan kajian ini. Pada awalnya, wabak coronavirus itu COVID-19 mula menular di bandaraya Wuhan, Hubei, China dengan menularnya sebuah penyakit bernama pneumonia. Ini adalah berpunca dari sebuah pasar borong makanan laut iaitu Hunan Seafood Wholesale Market di Wuhan, Hubei, China. Pada 1 April 2022 nanti, Malaysia akan mengalami peralihan fasa iaitu dari fasa pandemik kepada fasa endemik di seluruh negara. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menggesa orang ramai agar kekal mematuhi 10 keperluan piawaian prosedur iaitu SOP yang akan dikuatkuasakan nanti di bawah Akta 342 sepanjang fasa endemik ini. Salah satu SOP yang KKM dan juga WHO tetapkan kepada masyarakat iaitu mengenai kebersihan. Iaitu orang ramai haruslah memastikan tangan mereka dalam keadaan bersih dan kerap membersihkan tangan. Oleh itu masyarakat tidak boleh memandang enteng akan hal ini kerana kebersihan adalah merupakan amalan yang praktikal sepanjang zaman. Baik, sekarang kita memasuki mengenai konsep Al-Nazafah. Nazafah, kata dasarnya adalah daripada perkataan Nazufa, yang zufu, nazafatan. Secara bahasa, Nazafah bermaksud kebersihan dan penyucian. Dari segi istilah pula, Nazafah bermaksud pembersihan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari segala najis dan hadas mengikut kaedah yang telah ditentukan oleh syarak. Secara etimologinya, Nazafah bererti bersih dari kotoran dan noda secara zahiriah. Al-Nazafah adalah merupakan kebersihan pada peringkat pertama. Ia adalah merupakan syarat utama yang perlu dilakukan apabila seseorang individu itu ingin melakukan ibadah wajib. Contohnya, solat. Di dalam Nazafah, air adalah merupakan instrumen utama dalam pembersihan najis maupun hadas. Sebagai contoh, apabila seseorang individu itu di dalam keadaan berhadas maupun di dalam keadaan janabah sebagai contoh, ia perlu membersihkan dirinya dengan mandi wajib iaitu menggunakan air. Baik, sekarang saya ada datangkan framework ringkas mengenai pandangan ulama mengenai Al-Nazafah. Baik, kita dapat lihat di sini bahawa kebersihan itu terbahagi kepada dua aspek, iaitu maknawi dan juga zahir. Pada aspek maknawi, terdapat banyak ulama berpandangan bahawa kebersihan itu secara maknawi. Kemudian pada aspek zahir, hanya ada satu ulama yang membahaskan mengenai itu, iaitu Al-Asmawi. Baik, sekarang saya ingin mendetailkan mengenai pandangan ulama mengenai Al-Nazafah itu sendiri. Pada pandangan pertama, kita dapat lihat bahawa Dr. Yusuf Al-Qaradawi serta Imam An-Nawawi, mereka berpendapat bahawa Al-Nazafah membawa maksud kebersihan secara maknawi.
iaitu pembersihan dari segala kotoran najis dan suci daripada hadas bagi mengesahkan solat seseorang individu. Dan ia adalah merupakan syarat sah bagi solat. Yang kedua kita dapat lihat adalah Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa Al-Nazafah itu membawa maksud pada 4 aspek utama. Yang pertama adalah pembersihan anggota dari hadas dan kotoran. Sebagai contoh, seseorang individu membersihkan kubul atau duburnya daripada najis. Yang kedua adalah pembersihan anggota badan dari kesalahan dan dosa. Sebagai contoh, seseorang individu itu bertaubat daripada dosanya yang lampau. Yang ketiga adalah penyucian jiwa dari segala sifat tercela dan hina. Sebagai contoh, sifat tercela adalah sifat riya, takabur, sum'ah. Seseorang individu itu bertaubat daripada sifat tercela ini. Yang keempat adalah penyucian nurani dari kelalaian mengingati Allah. Ini adalah golongan siddiqin, iaitu di kalangan para nabi dan rasul. Yang ketiga adalah Al-Asmawi berpendapat bahawa Al-Nazafah ini adalah membawa maksud secara zahiriah dan maknawi. Seterusnya, beberapa ulama berpandangan mengenai hadis sunat-sunat fitrah ini. Mafhum sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara daripada fitrah ialah berkhitan, mencukur bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting misai. Imam Al-Baydawi berpendapat bahawa hadis ini adalah mengenai kebersihan pakaian daripada najis-najis sebelum melakukan ibadah solat, yang mana ia adalah merupakan syarat sah bagi solat. Manakala Imam As-Suyuti, Imam An-Nawawi serta Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mentafsir hadis ini dengan maksud mandi. Dan akhir sekali, Imam Badar Ad-Din Al-Aini berpendapat bahawa hadis ini membawa maksud kepada membersihkan gigi, iaitu bersiwak. Seterusnya, saya ingin membahaskan mengenai peranan Al-Nazafah dalam membendung wabak COVID-19. Antara amalan yang memain peranan penting dan juga benteng utama dalam pencegahan COVID-19 ini adalah membersihkan tangan. Rasulullah menekankan kita umatnya agar sentiasa dan kerap membersihkan tangan pada beberapa kondisi, iaitu selepas bangun dari tidur, ketika wuduk dan sesudah makan. Yang pertama adalah selepas bangun dari tidur bagi mengelakkan sebarang penyakit yang mana disebabkan syaitan yang sentiasa bersama kita sewaktu kita tidur. Seterusnya, ketika wuduk bagi mencegah serta menghilangkan jangkitan kuman pada tangan bagi mengurangkan risiko pembiakan pelbagai jenis bakteria di kulit. Dan akhir sekali adalah sebelum dan sesudah makan, Rasulullah menekankan dan memastikan umatnya dalam keadaan terpelihara dari segala wabak bagi mengurangi dan membunuh mikroorganisma serta menghilangkan kotoran bakteria yang berada di tapak tangan kita. Seterusnya, amalan yang memain peranan penting adalah menjaga adab ketika batuk dan bersin dan juga membersihkan gigi menggunakan kayu siwak. Menjaga adab ketika batuk dan bersin ini memain peranan penting dalam menyingkirkan pelbagai kuman dari tubuh kita bagi mengelakkan jangkitan yang merebak serta tersebar kepada orang sekeliling. Seterusnya adalah amalan membersihkan gigi, iaitu bersiwak. Ia adalah amalan yang bermanfaat dalam penjagaan kesihatan
pergigian dan gusi bagi menghalang pertubuhan bakteria yang boleh menyebabkan kaviti dan juga penyakit gusi. Ingin saya simpulkan secara ringkas di sini bahawa wabak berbahaya ini berlaku adalah disebabkan kecuaian manusia itu sendiri. Mereka memandang enteng akan hal ini menyebabkan virus tersebar dengan luasnya. Rasulullah SAW telah pun memberi penekanan soal kebersihan ini pada 14 abad yang lalu. Masyarakat Muslim perlulah cakna tentang kepentingan kebersihan ini yang mana telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan mereka perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan agar kesejahteraan dan keamanan rakyat dapat diwujudkan. Sekian ini sahaja dari saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada KPM, RMC dan juga UiTM atas dorongan untuk menerbitkan kertas kerja dan juga menyokong pembiayaan projek penyelidikan kami iaitu di bawah skim geran FRDS. Tak lupa juga kepada pihak penganjur dan urus setia conference ISAPS ini. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.